Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So itu dia perlawanan penuh untuk keputusan antara Sabah dan juga Kuching City yang berlaku di Likas tadi. So seperti mana yang kita sendiri sama-sama tengok. So aku tidak ke stadium, habis kerja ngangang waktu sepak mula. So aku cuma menengok di suka je lah perlawanan ni. So seperti mana kita lihat, sebelum tu aku mau ucapkan tahniah dulu untuk Kuching City kerana ini adalah merupakan rekod terbaru untuk mereka. Bukan rekod kekalahan mereka lah. Tapi ini adalah jaringan terbanyak yang pernah mereka lakukan setakat ni di menentang mana-mana pasukan yang mereka beraksi di saingan Liga Super ni. 3 gol berjaya dilakukan. Setakat aku tengok perlawanan yang mereka melalui setakat ni cuma paling tinggi pun 2 gol. Dan mereka telah berjaya memecahkan memecahkan kebuntuan mereka untuk menjaringkan gol sewaktu menentang Sabah FC dengan 3 gol. Okay. Jadi tahniah aku ucapkan untuk Kuching kerana memberikan tentangan yang sebaiknya untuk Sabah FC. Bagi aku bagus juga Kuching bagi permainan macam ni, kasih jentik sikit. Okay, apa yang telah berlaku di Sabah FC untuk perlawanan ni. Bikin takut guys, bikin takut match ni. Memang cemas, memang nampak memang meyakinkan. Okay, boleh ni 2-0. Lepas tu kena lagi 1, kena lagi 2, kena lagi 3. Macam apa sudah jadi ni di separuh masa kedua? Menurunkan rentak perlawanan. Aku tak tahu sama ada Kuching sendiri ataupun Abu Kemara sendiri yang tiba-tiba momentum dia up secara tiba-tiba, ataupun percaturan yang dilakukan untuk Sabah FC untuk slowkan sedikit rentak perlawanan telah menghukum Sabah FC di separuh masa kedua. Dan luckily guys, seperti mana tajuk yang letak di bawah ni, Makado selamatkan maruah Sabah FC. Itu yang patut aku tambah sebenarnya, tapi dah cukup sudah. Satu impact yang cukup bagus daripada Makado. Aku suka apa yang beliau tampilkan dalam perlawanan ni. Seolah-olah apa yang ditampilkan oleh Darren Lock juga, tapi ada macam up sikit lah dia punya level, lebih kurang macam tu. So menunjukkan di sini basically kita punya attacking force sudah berada dalam satu kedudukan yang cukup bagus. Ada dua pemain yang mempunyai corak permainan yang hampir sama dengan masing-masing. So aku nampak di sini inilah taktik yang dicuba diterapkan oleh OKS, especially untuk cara Sabah menyerang dengan mengadakan satu pemain yang of course individu itu adalah pure striker, tapi mampu juga untuk menggerakkan bola, membawa masuk ke dalam dan juga menghasilkan gol. Kalau kita tengok gol pertama yang dijaringkan oleh Makado tu adalah hasil daripada beliau sendiri, usaha beliau sendiri untuk mendapatkan bola, membawa bola masuk ke dalam, memberikan kepada Sadi, dan Sadi membuat cross atau percubaan. Itu kita tak tahu, tapi yang penting ia adalah satu assist yang cukup bagus lah untuk gol yang dilakukan oleh Makado. So itu adalah ciri-ciri seorang striker yang boleh dikatakan cukup bagus lah, especially untuk Sabah FC yang sekarang ni memang kita ketendusan di bahagian tu. So Sadil pun sekali lagi memberikan aksi yang cukup bagus, 1 gol 2 assist dalam perlawanan ni. Sekali lagi membanggakan kita untuk aksi-aksi beliau ni. So aku tak tahu kalau selepas persembahan ni dia akan dikecam lagi, tapi hopefully dah lah. Aku harap isu tu sudah berlalu. So teruskan momentum Sadil Ramdhani. Dan untuk first half, aku nampak di sini Sadil adalah merupakan individu utama yang menjanakan dan juga menggerakkan Sabah untuk menghasilkan gol yang telah dilakukan. Of course free kick daripada Sadil dan juga sekali lagi assist yang telah dilakukan oleh Sadil kepada Makado. Separuh masa pertama 2-0 ya, betul lah kalau nggak siap. So apa yang terjadi separuh masa kedua seperti mana yang telah aku cakapkan di awal tadi, seolah-olah momentum Sabah disengaja diturunkan, ataupun Kuching telah Irfan Bakti telah menemui cara untuk menumpaskan Sabah FC separuh masa kedua. Even kalau kamu follow interview Irfan Bakti sendiri mengatakan Sabah FC is nothing dalam perlawanan ni, which is aku setuju juga sebenarnya. Walaupun kita lead 2-0, tapi ini bukanlah persembahan yang kita mau tengok. Ini adalah bukan persembahan seperti mana yang kita inginkan, seperti mana yang kita telah lihat sewaktu menentang Kelantan United hari itu. Memang satu persembahan yang cukup berbeza. Bila aku tengok awal tu di mana formation dibagi 3-4-3, aku cakap sudah 3-4-3 lagi. Dan betul lah, memang kalau kita turun 3-4-3, inilah persembahan kita. Tapi apa yang ditampilkan waktu perlawanan menentang Kelantan United tu, formation yang berbeza cara permainan kita.
So, aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa, bukan aku menyalahkan OKS, bukan aku menyalahkan player, tapi basically kita tahu sekiranya 3-4-3 digunakan, hasilnya macam mana. Basically macam tu. So again, ini bukan aku mengutuk. Ada orang cakap aku kutuk sama kritik beza guys. So harap maklum benda tu, ini adalah aku mengkritik apa yang telah ditampilkan oleh Sabah FC. Aku berpuas hati dengan kemenangan ini, walaupun cemas sebenarnya di Stadium Likas, tapi corak permainan saja yang aku tidak bersetuju. Ada orang cakap biar main buruk janji menang, itu terpulang pada anda. Bagi aku, biar main lawak, kalau kalah pun tak apa. So itu maksud pernah ucap di video ni, kalau main buruk, kekal konsisten buruk, of course peluang akan datang, tidak akan menjanjikan output ataupun mata yang kita inginkan. Tapi again, ini bilang orang, Irfan Bakti sendiri mengatakan gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC adalah gol nasib. Apapun bagi aku, dah kira lah nasib ke apakah, gol tetap gol seperti mana yang telah dilakukan oleh Kuching juga. Itu pun adalah kesilapan daripada Sabah FC. Boleh dikatakan nasib juga untuk Kuching, tapi gol tetap gol daripada Kuching. So daripada separuh masa pertama tu, apa yang Gary Steven Robert, aku tak tahu apa jadi sama dia hari ini. Rata-rata penyokong Sabah FC macam kurang berpuas hati dengan apa yang beliau tampilkan. Sama juga dengan pengulas perlawanan, menyebutkan Gary Steven Robert seolah-olah macam tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dapat bola dulu baru rancang, tidak merancang lebih awal sebelum bola dapat pada beliau. Ditukarkan kepada separuh masa kedua, dimasukkan Pak Tesu. Unfortunately, Pak Tesu pun tidak dapat mempamerkan aksi beliau yang sepatutnya. Bukan rata-rata lah, pengulas mengatakan macam terlalu lambat untuk memasukkan Pak Tesu. Sepatutnya dia dimasukkan pada separuh masa sebagai starting 11. So Sabah telah bermain dalam tempo yang cukup slow dan nampak lemah. Impact sikit prestasi Pak Tesu. Sekiranya Pak Tesu dimasukkan pada diberikan starting 11, aku rasa momentum Pak Tesu boleh diteruskan untuk separuh masa kedua. So individu yang menarik perhatian aku untuk separuh masa kedua yang sebenarnya membantu mengelakkan Sabah seri ataupun kalah perlawanan ini adalah Amri Raya. Okay, terima kasih aku ucapkan pada Amri Raya untuk perlawanan ini, kerana the only player yang membawa bola ke atas, tidak memasing ke belakang. Itu yang obvious untuk Sadil. Untuk perlawanan ni, Amri untuk perlawanan ni, dia memang attacking mind. Dia punya kerja, dia mau dapat bola, dia bawa bola pergi atas. Untuk pemain Sabah FC pula, dapat bola di atas, bawa turun balik. Dapat bola atas, bawa turun balik. So, kalau bukan kerana cara pemikiran Amri ni, aku tak yakin gol kedua yang dilakukan oleh Makado tu akan terhasil. Dan gol yang dilakukan oleh Makado tu juga adalah satu assist yang cukup bagus. Kalau aku tak silap, Amri ya betul kan, yang bagi bola sama Makado tu, dan Makado berada di tempat yang sepatutnya untuk menyempurnakan keadaan kucar-kacir di kotak di pasukan Kuching. So man of the match bagi aku pada mulanya Sadil, kerana telah memberikan bilang orang sumbangan yang terbaik untuk Sabah FC. Tapi apa yang penting sini adalah gol kemenangan yang telah dilakukan oleh Makado selaku pemain pertama kali untuk turun dengan Sabah FC. First debut untuk Makado, berjaya membantu Sabah untuk mendapatkan 3 poin seterusnya di Stadium Likas, seterusnya untuk mengekalkan rekod tanpa kalah kita di Stadium Likas. So good job untuk Makado lah. So again, man of the match Makado. Tahniah Makado. So prediction aku untuk perlawanan ni adalah 3-0, kerana sekali lagi aku yakin Kuching tidak akan mampu untuk menjadikan gol pada perlawanan ni, kerana telah aku katakan pada head to head sebelum ni, 15 perlawanan Kuching baru melakukan 8 gol. Tapi again, Kuching telah membuat rekod terbaru di Stadium Likas. Mereka berjaya menjaringkan 3 gol. The only gol yang terbanyak telah mereka lakukan di dalam perlawanan ini. Di mana punca dia sekarang, di mana silap dia sekarang. So tidak perlu memandang rendah terhadap Kuching. Aku tahu ni bagi aku perlawanan must win, tapi bukan begini corak permainan yang perlu kita tampilkan. Macam mana kalau kita menentang pula untuk tim yang berada di top 5 nanti. So guys, itu adalah review aku untuk perlawanan ni. Macam biasa, aku tidak akan review sepenuhnya. So aku ingin menjemput kamu pula untuk meletakkan pendapat kamu mengenai perlawanan Sabah menentang Kuching City ini. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.